Baik, salam sejahtera. Hari ini kita nak masuk ke topik, masih dalam topik keaisomeran, dan hari ini kita nak belajar dengan lebih detail macam mana nak lukis dan menamakan isomer. Okay, kita mula dengan siri homolog alkana. Alkana ni kita tahu formula arm dia adalah CnH2n campur 2. So ahli pertama adalah CH4 yang tidak ada isomer. So kita lukis karbon 1 diikuti dengan 4 hidrogen. Untuk jibatkan masa, kita tidak akan lukis hidrogen. Sentiasa kita akan guna garis ini sebagai melambangkan hidrogen. So untuk ahli kedua, C2H6 tidak ada isomer juga. So kita lukis 2 karbon diikuti dengan 6 hidrogen. So nama dia adalah etana. So C3H8 juga tiada isomer. Kita lukis 3 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nama dia adalah propana. Dan C4H10 kita ada 2 isomer. Kita lukis 4 karbon diikuti dengan 3 karbon cabang 1. Okey, ada 4 karbon. Yang lain kita isi dengan hidrogen. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk isomer kedua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So C4H8 untuk molekul pertama ni kita namakan dia sebagai N-butana. N tu menunjukkan dia adalah rantai panjang. So tidak ada cabang. So dia adalah N-butana. Untuk isomer kedua ni kita namakan cabang dia dulu metil. Metil keluar daripada karbon kedua. So kita letak 2 metil. Dan paling panjang untuk rantai panjang tu adalah 3 karbon. So nama dia adalah propana. So 2 metil propana. Okay, kita lihat kepada ahli ke seterusnya yang kita namakan sebagai 5 ya, pentana. So dia ada 3 isomer. So kita lukis 5 dulu. Rantai panjang 5 diikuti dengan 4 cabang 1 diikuti dengan 3 cabang 2. Okey, yang lain kita isi dengan hidrogen. Ada 12. Kalau kita kira memang setiap semua ni adalah 12 hidrogen. Okey, ini 3. Kita lukis semua hidrogen. Baik, sekarang kita beri nama. Untuk yang paling panjang untuk pentana ni, kita namakan sebagai N-pentana. N-pentana. N tu rantai panjang 5. Adalah rantai lurus. Rantai lurus tidak ada cabang. So untuk ini, isomer ini kita namakan metil dulu. So metil tu keluar daripada cabang ataupun karbon kedua. Dan paling panjang adalah 4. 4 tu adalah butana. So 2 metil butana. Untuk isomer yang ini, kita ada 2 metil yang keluar. So kita namakan dia sebagai dimetil. Dimetil. Dan kedua-dua keluar daripada karbon kedua. So kita kena letak 2 nombor di sini. 2, 2. Makna karbon ni, metil ni keluar daripada karbon kedua, metil ni keluar daripada karbon kedua. 2 dimetil. Dan paling panjang adalah 3 adalah propana. Baik, kita teruskan dengan isomer untuk alkena. Alkena ni adalah formula arm dia CnH2n saja. So kita pastikan bahawa oleh sebab ikatan ganda 2 perlu 2 karbon, kita tidak ada CH2, tak ada. So kita hanya ada mula dengan ahli pertama C2H4. So kita ada 2 karbon, mesti ada ikatan ganda 2. Lepas tu ada 4 ikatan untuk setiap karbon. So ada 2 lagi hidrogen, 2 lagi hidrogen. Okey, itu adalah ahli pertama. Ahli kedua adalah kita namakan sebagai propuna. Ini tadi adalah etuna, ini propuna. So kita ada 3 karbon. Ikatan ganda ini adalah etena, ini adalah propena. So kita teruskan, ada ikatan ganda 2 di karbon pertama. So kita ada 2 karbon. Ini ada 2 hidrogen, ini ada 1 hidrogen, ini ada 3 hidrogen. Okay, so ini adalah propena.
Baik, C4H8 kita ada 3 isomer. So C4H8 butena kita lukis 4, satu ikatan ganda 2. Kita lukis isomer kedua ada isomer kedudukan. Ikatan ganda 2 pada karbon kedua dan seterusnya 1, 2, 3 cabang 1 tapi ikatan ganda 2 letak di sini. So yang lain kita isi dengan hidrogen. Pastikan setiap karbon ada 4 ikatan. Okey, kita akan dapat C4H8 untuk ketiga-tiga isomer ni. Nama ini adalah molekul 4 maka dia adalah butena, but. Tapi kita kena letak 1 ena. Mengapa 1? Sebab ikatan ganda 2 ni adalah pada karbon 1. Yang ini adalah but 2 ena. Okey, sebabnya ikatan ganda 2 pada karbon ke-2. Untuk isomer ketiga ni, kita namakan cabang dia dulu metil. Metil ni keluar daripada karbon kedua. Dan paling panjang adalah 3 karbon. 3 karbon adalah propena. So propena ni kalau kita memang tak perlu beri nama kedudukan karbon sebab memang sentiasa pada karbon 1. Okey, kat belakang kat depan pun dia adalah karbon 1. So 2 metil propena. Untuk C5H10 kita ada 5 isomer. So sama juga kita lukis paling panjang 5 dulu. Okey, pada karbon 1 ikatan ganda 2, lepas tu yang kedua masih 5 kita letak ikatan ganda pada karbon kedua. Baik, untuk 1 2 3 4 5 kalau kita letak di sini molekul atau isomer ni dan isomer ni adalah sama sebab kalau kita kira ikatan ganda 2 tu dia keluar daripada karbon kedua. Ini pun keluar daripada karbon kedua, hanya kira daripada belakang atau daripada depan. So mereka ini bukan isomer baru. So dah 5 dah habis, kita terus kepada 4 campur 1. Makna 4 rantai lurus campur 1. Letak ikatan ganda 2 di sini. Lepas tu masih 4 campur 1. Ikatan ganda 2 letak di sini. Okey. Dan satu lagi adalah masih 4 campur 1. Okey, ikatan ganda 2 letak di sini tapi metil kita keluar daripada karbon yang ketiga. Ini dan ini berbeza. Okey, sekarang kita isikan dengan hidrogen. Ini adalah hidrogen 1. Okey, kita pastikan setiap karbon ni ada 4 ikatan semua. Okey, baik, karbon ni tidak ada hidrogen sebab sudah ada 4 ikatan. So yang ni 2, 3, 3. Okey, sama juga ini tidak ada ikatan, tidak ada hidrogen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semua adalah C5H10. So untuk memberi nama yang pertama ni kita namakan sebagai 5 adalah pen. So adalah pen 1 ena. Okey, mengapa 1? Sebab ikatan ganda 2 berada pada karbon 1. So yang ini adalah pen 2 ena. Okey, karbon kedua. Ikatan ganda 2 tu berada pada karbon kedua. Ini untuk yang ini kita namakan cabang ni dulu. Okey, cabang ni adalah metil. Metil. Keluar daripada karbon kedua, so 2 metil. Dan nama ni adalah 4 karbon. 4 karbon adalah but. Tapi oleh sebab ikatan ganda 2 berada pada karbon 1, but 1 ena. Okey. Ini lebih kurang sama. Ini adalah metil. Metil ni keluar daripada karbon kedua. Dan ini juga 4 karbon rantai lurus. So kita ada but. Tapi ikatan ganda 2 keluar daripada karbon kedua. But 2 ena. 2 metil, but 2 ena. Yang ini kalau kita lihat metil. Okey. Metil ni keluar daripada karbon ketiga. Okey, kita utamakan nombor yang lebih kecil karbon untuk kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi adalah ganda 2. So yang ini akan dapat karbon 1. So kita kena ikut ini adalah karbon ketiga. So metil keluar daripada karbon ketiga. Dan 4 karbon adalah but 1 ena.
Okey, ini 3 metil, but 1 enam. So itu 5 isomer untuk butena. Baik, kita pergi ke isomer alkunah. Alkunah ni kita lihat dia juga ikatan ganda 3, so dia mesti ada 2 karbon. So alih pertama dia adalah itunah. So 1, 2, 3 hanya ada 2 hidrogen saja. Okay, alih kedua C3H4 adalah propunah. So 1, 2, 3 ikatan ganda 3 ada di sini. So satu hidrogen ini tidak ada hidrogen lagi sebab sudah penuh 4. 1, 2, 3. So 4 ini adalah propunah. So untuk butuna ni kita ada 2 isomer. So kita lukis paling panjang 4. Tapi yang pertama ganda 3 ada di karbon 1. 1, 2, 3, 4. Ikatan ganda 3 ada di karbon kedua. So isi dengan hidrogen, ini tidak ada hidrogen, ini 2, ini 3. Ini 1, 2, 3, ini tak ada hidrogen, ini tak ada hidrogen, 1, 2, 3. Okay, nama ini adalah but 1 punah. Okay, sebab ikatan ganda 3 ada pada karbon 1. Ini adalah but 2 punah. Okey, ini ada 3 isomer C5H8. C5H8 tu adalah pentuna. So 1, 2, 3, 4, 5. Ganda 3 pada karbon ke pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ganda 3 pada karbon kedua. Tak ada lagi kalau kita lukis ikatan ganda 3 pada karbon ketiga, dia adalah karbon kedua daripada belakang. So kita pergi ke 1, 2, 3, 4 cabang 1. Kita letak ikatan ganda 3 di sini. Okey. Tidak boleh letak ganda 3 di sini sebab kita akan dapat karbon ini akan dapat lebih daripada 4 ikatan. So, ikatan ganda 3 letak sini. So isikan dengan hidrogen, ini 1. Ini tidak ada hidrogen, ini 2, ini 2, ini 3. So ada 8, sini 1, 2, 3. Ini tak ada hidrogen sebab ada 4 ikatan. 1, 2, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini 1. Ini tidak ada hidrogen sebab sudah 4 ikatan. Ini 1, 1, 2, 3. Okey, nama untuk alih pertama, ini pen 1 unah. Ini adalah pen 2 unah. Pen 2 sebab ikatan ganda 3 tu berada pada karbon kedua. So ini adalah paling kita menamakan cabang dulu metil. Metil keluar daripada karbon, kita tak boleh letak karbon 2, silap. Ini adalah kumpulan berfungsi ganda 3. So karbon ini akan dapat nama karbon 1. So ini diutamakan. So ini karbon 1, ini karbon 2, ini adalah karbon 3. So metil ni keluar daripada karbon ketiga dan ini adalah 4 rantai lurus. So adalah but. But ni but unah, tapi unah ni keluar daripada 1 ni melambangkan ikatan ganda 3 pada karbon pertama. So 3 metil, but 1 unah. Okay, kita tengok kepada alkohol, isomer alkohol. Alih pertama adalah metanol, ada 1 karbon saja, OH. So ada 3 hidrogen. Okay, metanol. Untuk etanol ada 2 karbon, so ada 1 OH, kumpulan berfungsinya hidroksil. Ada 5 hidrogen. So itu adalah formula struktur, tidak ada isomer. Yang ketiga, alih ketiga ada 2 isomer. So 1, 2, 3 OH di sini. 1, 2, 3 OH di tengah pula. So isikan hidrogen ada 7. Ini juga ada 7. Nama ini adalah, nama alih pertama ni adalah propanol. Tapi propanol kita kena tulis propan 1 ol sebab OH ni keluar daripada karbon 1. Ini kita namakan sebagai propan 2 ol sebab OH ni berada pada karbon kedua. So di sini kita C4H9 ada 4 isomer.
So kita namakan atau kita cuba lukis 4 isomer tu. 1, 2, 3, 4 ada 1 OH. 1, 2, 3, 4 OH keluar daripada karbon kedua. 1, 2, 3 cabang 1 OH di sini. Dan 1, 2, 3 cabang 1 OH di sini. Okey, kita isikan hidrogen. Pastikan semua ada 4 ikatan. Okey. So, kita patut dah mahir. Pastikan setiap karbon ada 4 ikatan. So, nama untuk isomer pertama ni adalah, kita nama 4 tu ada butanol. So, ini adalah butan 1 ol. Ini yang isomer ni pula adalah butan 2 ol. Sebab OH keluar daripada karbon kedua. Kira daripada belakang. Sebab kalau kira daripada belakang, dia adalah karbon kedua yang lebih kecil. So, untuk ini, nama ini adalah metil. Cabang kita selalu namakan cabang dulu. Keluar daripada karbon kedua, 2 metil. Dan 3 ni adalah propan. Okay, propan. Tapi dia, OH tu keluar daripada karbon 1. Propan 1 ol. Yang ini masih lebih kurang sama. Tapi ini adalah metil. Keluar daripada karbon 2. Dan ini propan. Tapi propanol ni, propan ni, ol tu keluar daripada karbon kedua. So, propan 2 ol. Ini kita ada 8 isomer. Lebih mencabar. So, kita perlu lukis 8 isomer ni. Kalau ada masa, kita hentikan video ni dan lukis dulu. Dan sebelum kita lihat jawapan dia. So, kita 5, 1, 2, 3, 4, 5 OH di sini. 1, 2, 3, 4, 5 OH di sini. Dan 1, 2, 3, 4, 5 OH di tengah. Ini semua berlainan. Okay. So, nama ni boleh sebab 5 adalah pentanol. So, ini adalah pentan 1 ol. Ini pentan 2 ol. Ini adalah pentan 3 ol. Berbeza. Okay. Dan 5, lepas tu kita cuba lukis yang 4 campur 1. 1, 2, 3, 4 cabang 1. Letak OH di sini. Okay. Okay. Lepas tu 1, 2, 3, 4 cabang 1. Letak OH di sini. Okay. Lepas tu 1, 2, 3, 4 cabang 1. Letak OH di sini. Berbeza. Okay. Berbeza. So, di sini kita, untuk isomer ni kita namakan, ini adalah karbon 1 sebab OH diutamakan. So, ini adalah cabang metil. Metil adalah keluar daripada karbon ketiga. So, nama 3 metil. 3 metil. Dan 4 karbon adalah butanol. Butan 1 ol. Sebab OH keluar daripada karbon 1. Untuk ini, metil masih keluar daripada karbon ketiga sebab ini adalah karbon 2. Ini diutamakan lebih kecil. So, karbon 2. So, 3 metil sebab dia 3 karbon ketiga. Dan butan 2 ol. Okay, sebab OH berada pada karbon kedua. Yang ni kalau kita kira daripada depan, semua keluar daripada karbon kedua. So, metil ni adalah 2 metil. 2 metil. Dan ini adalah butan 1 ol. Ini butan ya. Butan semua butan. Butan bukan 1 ol, 2 ol. Okey. So kita ada rantai lurus 5 karbon 3. Ini 4 campur 1 ada 3. Sekarang kita pergi ke 3 cabang 2. Okey, OH letak di sini. So kalau OH letak di sini, maka ini adalah dimetil. Okay, ini dimetil. Semua keluar daripada karbon kedua. Dua-dua dimetil. Okay. Dan ini adalah paling panjang adalah 3. 3 adalah propanol. Okay, propan 1 ol. So, dua-dua dimetil, propan 1 ol. Okay. So, kita ada berapa? Ada 7. Okay.
Satu lagi, saya tunggu pelajar cari satu lagi isomer dan kita berhenti di sini. Satu isomer tu kita buat sebagai kerja rumah.